Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini kita teruskan video reaksi seram kita dengan tajuk yang kita jumpa, iaitu seorang wanita dari Selangor mahu pulangkan perisai antik berusia 300 tahun kepada Sultan Brunei. Okey, dia ada bagi gambar lah dekat situ. So daripada gambar tu korang boleh tengok akan dia punya baju zirah tu lah, dipanggil baju zirah besi. Yang ini kalau tak silap, kalau macam cerita orang putih lah, ni zaman Crusade punya perang kan, dia pakai baju zirah besi tu lah. Dan tak silap PJ ada juga Panglima Islam juga ada yang memakai pakaian yang seperti ini lah, baju zirah besi tu dipanggil chain lah. Macam tu lah keadaan dia. Okay, tapi kalau kau tengok daripada gambar tu memang cantik sangat baju tu dan antik sangat lah. AJ tengok tu, AJ pun terus terpegun akan tengok melihat gambar tersebut. Dia punya helmet dia berkilat, dia punya sarung tangan dia memang agak macam rare jugalah barang ni. Kalau AJ boleh dapat, AJ nak juga kan. Okay, tapi ada satu perkara yang misteri berkaitan dengan kisah ini, di mana cara perempuan ini ataupun wanita ini dia dapatkan barang tersebut lah. Macam mana dia boleh dapat barang tersebut? Itu menjadi satu yang pelik lah. Okay, tapi kita baca terlebih dahulu akan artikel tersebut. Okay, sebuah sut perisai yang kini berada di bawah jagaan seorang wanita dari Subang Jaya, Selangor, dipercayai milik Kesultanan Brunei ke-16. Wanita yang kini bersara sedang mencari jalan untuk memulangkan semula khazanah lama yang sudah tersimpan sejak lebih 18 tahun yang lalu. Raja Aini Rahman, seorang pesara berusia 66 tahun, berkata kepada New Straits Times bahawa perisai itu dipercayai milik Sultan Hussein Kamaluddin Malik Al-Zahir yang memerintah pada abad ke-18 dari 1710 hingga 1730 dan sekali lagi pada 1737 hingga 1740. Enggan menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana perisai itu menjadi miliknya, Raja Aini berkata set 3 helai itu secara misteri tiba di depan pintu rumahnya pada suatu hari pada tahun 2004. Raja Aini yang kini sudah menjaga perisai itu selama 18 tahun dan memelihara artifak itu dengan baik telah cuba berkali-kali untuk mengembalikan perisai itu kepada Sultan Brunei ke-29 iaitu Hassanah Bolkiah, namun cubaannya tetap gagal. Saya hanya mahu mengembalikan perisai itu kepada Brunei kerana ia adalah warisan mereka dan saya mesti memastikan ia kembali ke tempatnya, kata Raja Aini. Okay, so dekat sini ada gambar. Ni tak tahulah anak dia kot. Okay, ni ada gambar, mungkin anak kepada yang tadilah, yang wanita tadi. Okay, sebab muda pula kan, takkan perempuan ni muda sangat. Dan korang tengok kan, gambar tu memang cantik lah, berkilat memang sangat berkilat, bajunya pun terjaga dan sebagainya. Memang FJ tak pernah nampak lagi lah akan baju zirah besi ni untuk macam orang kata tanah Melayu ni. Sebab mungkin FJ punya pengalaman kurang, mungkin FJ tak pergi museum, dan mungkin benda ni ada tapi FJ tak perasan. Tapi FJ masuk museum dekat Kedah tu, tak adalah pakaian zirah besi ni, tak adalah tu yang. So macam FJ tengok ni macam pelik juga. Jadi apabila FJ tengok baju ni, FJ agak macam pelik jugalah, macam mana boleh ada kan baju macam ni rupanya dekat tanah Melayu kita. So kita teruskan lagi. Sebagai pemegang amanah perisai itu, saya dengan rendah hati memohon kebenaran untuk mempersembahkan perisai itu kepada pengganti tahta negara Brunei Darussalam dan menyempurnakan akad kontrak untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Hassanah Bolkiah. Ketulinan artifak itu telah disahkan oleh Jabatan Muzium Malaysia dan turut disahkan oleh satu delegasi dari Brunei yang pernah datang untuk memeriksa perisai itu sekitar tahun 2007 yang diketuai oleh seorang ahli sejarah Brunei. Bagaimanapun mereka hanya mengesahkan perisai itu dan pulang ke Brunei tanpa membawa pulang perisai tersebut. Sehingga berita ini ditulis, video dan foto itu telah tersebar dengan baik di seluruh platform. Dengan TikTok perisai Aina Bell telah memperoleh lebih 400,000 tontonan sejak dimulai pada 10 April. Bagaimanapun, menurut laman berita SAIS, setelah laporan ini tular dan dikongsi di media sosial oleh beberapa rakan keluarga Raja Aini, seorang pegawai rasmi dari Brunei telah menghubungi mereka, tetapi belum ada sebarang temujanji yang dibuat. Malah mereka juga belum menerima surat rasmi mengenai perkara yang itu setakat ini. Okey, habis dah. Okey, panjang artikel ni, tapi dia baca jugalah supaya kita dapat info yang lengkap, supaya tak ada yang miss. Jadi artifak ini dapat kepada Raja Aini Rahman, seorang pesara berumur 66 tahun
secara misteri yang dikatakan muncul dekat hadapan rumah dia pada tahun 2004 kalau tak silap. Betul lah. Okay, dia muncul dekat hadapan pintu rumahnya pada tahun 2004. Jadi berdasarkan cerita ni, pada pandangan korang, adakah korang rasa artifak ini diperoleh secara misteri ataupun ianya diperoleh ada jawapan dia lah? FJ tak pastilah, pasal FJ sendiri bukanlah kenalan kepada wanita tersebut, tetapi bila dia sebutkan nama dia Raja Aini, maka FJ dapati selalunya kebiasaan orang yang di hadapan dia ada perkataan raja, mereka ni ada susu galur daripada kesultanan lah kebiasaannya. Maka kalau ada majlis formal ataupun majlis rasmi, kena letak dia punya depan tu YM. Maksudnya walaupun nama dia ada raja di depan, kita kena letak YM untuk menandakan yang mulia. YM tu maksudnya yang mulia. Ini untuk majlis protokol lah, yang rasmi dan sebagainya. Kalau seseorang tu di depan dia ada nama raja lah. Sebab kebiasaannya yang di hadapan ni ada nama raja, kebiasaan keturunan mereka, bloodline tu daripada darah raja ataupun darah sultan lah. Okay, so daripada Raja Aini, maka tak pelik kalau artifak ini dapat kepada beliau, sebab beliau sendiri kemungkinan mungkin ada darah raja tersebut. Tapi raja mana, wallahualam, tak pastilah. Tapi bagaimana artifak daripada Sultan Brunei tu boleh dapat kepada Raja Aini ni yang menetap di Selangor, itu pun satu misteri juga. Dan artifak tersebut sangat-sangatlah elok dan memang cantik lah kan. Kalau dah buruk ke apa ke, mungkin kita tengok mungkin logik lah, dah 300 tahun kan. Lepas tu mungkin bila besi dan sebagainya mungkin dah karat. Tapi kalau korang tengok daripada gambar tersebut, memang artifak tu berkilat dan sebagainya, memang cantik, macam baru lagi. Okey, dan artifak tersebut telah pun mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Muzium Malaysia yang beliau membuat simakan bahawa akan keturunan artifak tersebut. Maka ada juga delegasi daripada Brunei yang mengesahkan akan artifak tersebut, tapi diorang tak ambil. So dia pun tak pasti apa sebab diorang tak ambil. Adakah sebab kerana diletakkan orang kata cagaran ataupun dan sebagainya, minta kewangan ke apa ke, dia tak pastilah sebab dah jaga barang tersebut dan sebagainya kan. Jadi kalau tengok tu mungkin barang ni agak rare lah, sebab AJ tak pasti adakah kesultanan lain di tanah Melayu ni mempunyai baju zirah besi yang sama lebih kurang seperti Kesultanan Brunei itu. AJ tak pasti, ataupun baju zirah besi ni dihadiahkan oleh delegasi yang datang ke negara Brunei ke apa ke kan. Sebab kalau kita tengok dekat tanah Melayu, AJ tak pasti lah ada ke tidak. Sebab tu AJ punya pengalaman kurang lah. Mungkin daripada sudut muzium ni, AJ kan jarang pergi muzium, mungkin ada, tapi AJ rasa macam tak pernah nampak lah pula kan orang upload gambar berkaitan dengan baju zirah besi kepunyaan raja-raja ataupun kesultanan tanah Melayu ni. Tapi ini adalah first time lah AJ tengok, dan baju tersebut agak cantik. Jadi pendapat korang, adakah disebabkan kerana perkara mistik, maksudnya daripada alam ghaib yang bagi baju tersebut, ataupun memang ianya dibagi oleh seseorang? Tapi yelah, dia pun pelik, kenapa dia tiba-tiba ada orang nak bagi kan, tanpa tiba-tiba letak kat pintu orang tu, dah macam tu keadaan dia kan. Benda pun boleh hilang dan sebagainya. Kalau dikata betul dia terima secara keadaan dia macam tu, maka itu adalah menjadi satu misteri lah. Maka tadi dia kata, di akhir tadi dia kata bila dah viral dan sebagainya, ada pihak daripada Kesultanan Brunei kot yang menghubungi, tapi belum ada kata putus lagi lah berkaitan dengan barang tersebut. Sebab dia kata kalau boleh dia nak pulangkan kepada yang hak. Okey, memang kalau barang-barang artifak ni ataupun barang-barang yang melibatkan bloodline ni lah, kalau boleh dia memang kena bagi kepada hak, kepada waris yang layak lah akan barang tersebut. Benda ni mungkin ada orang dia tak percaya, tapi ada orang mungkin dia percaya dan sebagainya. Itu terpulang pada persepsi dan pandangan masing-masing. Kalau macam orang Melayu kita pun ada macam keris dan sebagainya kan, kebiasaan ni kena bagi kepada waris dan sebagainya. Ada juga yang je dengar cerita banyak lah kisah-kisah mistik macam ni, di mana apabila beliau semayang ke, beliau tiba-tiba ada benda dekat atas sejadah dia dan sebagainya lah. So bila dia tanya balik kepada mungkin orang tua dia dan sebagainya, dia kata benda ni adalah kepunyaan Tok Hang lah ataupun moyang Hang lah dan sebagainya. Benda tu tiba-tiba ada dan diperoleh secara misteri lah. Tapi je tak pasti lah ini adalah disebabkan kerana mainan jin ke apa ke. Je tak pasti, sebab benda ni susah kita nak cakap benda yang tak konkret, okay? Melainkan kalau orang tu ada pengalaman mengalami situasi tersebut baru boleh cerita. Tapi kebiasaannya benda-benda yang barang-barang macam ni, kebiasaannya dia akan pergi kepada waris yang ada lah. Orang lain kebiasaannya dia takkan dapat lah barang tersebut. So macam tadi Raja Aini tu pun dia rasa mungkin dia ada darah raja yang mengalir dekat keturunan dia dan sebagainya. Maka benda tu dapat kat dia, maka dia nak pulangkan balik kepada yang hak dia lah tadi, yang maksudnya kesultanan yang sah di Brunei sekarang lah. Okay, so pada pandangan korang rasa korang percaya tak cerita ni, ataupun cerita ni adalah main-main ke apa kan, ataupun nak viral ke saja ke? Tapi dia rasa benda ni bukan diviralkan lah. Kalau tengok daripada status nama tadi raja dan sebagainya, kalau tengok pakaian tadi dan sebagainya, dia rasa benda ni ada terkait. Cumanya kita tak tahu dengan lebih lanjut lah kan cerita mendalam di sebalik penerimaan artifak itu. Okay, so pada
pandangan korang macam mana? Korang accept tak cerita ni? Ataupun korang tak percaya? Terpulang, korang boleh komen dekat ruangan bawah. Sama-sama kita bertukar pandangan ataupun pendapat. Tak jadi masalah, tak payah gaduh-gaduh dan sebagainya. So, sampai di sini sajalah untuk video reaksi seram pada malam ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.